الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Adapun Aid itu, adapun Aid mereka itu pada akhirat di dalam syurga, dan iaitu waktu berhimpun mereka dengan Tuhan mereka itu, Masya Allah. Dulu dia kata apa? Dan tiada dinamakan Aid orang yang memakai kain yang jadid, ya. Tetapi dinamakan Aid bagi orang yang taatnya tazid. Bukanlah maknanya perayaan hari raya itu orang memakai kain yang baru, persalinan yang cantik, yang indah, bukan. Ya. Itu kebanyakan orang tak puasa dia. Ya. Belum puasa dia siap baju tu. Siap kedai tutup, tak terima dah habis jahit. Puasanya belum lagi kan. Macam-macam. Bukan itu hari raya sebenarnya. Raya bukan untuk orang berpakaian baru, bukan rumah cat baru, kereta baru, tak ada. Tetapi raya itu ialah orang yang taatnya tazid, bertambah, makrifatnya bertambah dengan Allah Taala. Sebab itu para awliya mengatakan hari raya ku tiap-tiap hari, tiap-tiap malam hari raya itu. Mana apa? Dia mendapat makna Id yang sebenar hakikatnya. Itu pertambahan makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala makin tinggi, makin terbuka dia dengan Tuhan. Itulah hari raya sebenarnya. Bukan pada kecantikan luaran, bukan. Dan tiada orang yang menghiasi dengan libas dan rukuk, bukanlah perhiasan dengan pakaian, rukuk, kenderaan-kenderaan, tidak. Ya, tetapi hari raya itu orang yang diampunkan zunub, dosa diampun. Ya. Bergembira segembiranya bila dosa dia diampun, bukan tidak. Sebab kalau dosa tak selesai, neraka Jahannam untuk dia. Innahu may ya'ti rabbah mujriman fali'annahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Innahu may ya'ti rabbah mujriman, barang siapa yang menghadap Allah Taala besok, kembali dia mati, mujriman, dia berkubang dengan dosa maksiat dan tidak sempat diminta keampunan daripada Allah Taala, maka dia sendirikan apa? Fali annahu jahannam, neraka Jahannam yang menunggu. Ya, jadi makna lepas daripada keampunan, dapat keampunan, itu hari raya sebenar. Tempat gembira sebenar ialah apabila kita dapat keampunan daripada Allah Taala, amalan dia bertambah, taat dia meningkat, makrifat dia makin terang. Itu maknanya hari raya sebenar. Adapun Id mereka itu para arifin billah pada akhirat ialah dalam jannah, syurga. Maka iaitulah waktu berhimpun mereka dengan Tuhannya. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhannya, ia melihat bila kaifin walan hisar. Dan tidak ada satu rupa cara yang sama dengan baharu, tidak. Dia tetap atas dasar laisa kamislihi syai'. Dan melihat hadratul kursi, dibukakan hijab mereka, dia masuk dalam hadratul kursi, hadrat kesucian yang paling hebat di sana. Maka tiadalah sesuatu yang terlebih lazat daripada demikian itu. Ya, bila dapat nikmat tajalli dengan Taala, nikmat lain pun hilang, nikmat bidadari pun hilang.
Nikmat makan sedap, syurga sedap, semua tu pun hilang. Itu memang hebat. Ya. Barangan syurga kata ulama kalau dibuka sekarang kita tengok aja boleh membawa tercabut roh kita. Tercabut, tersentap roh kita. Punya dahsyat, nikmat, hebatnya syurga. Kalau tengok aja habis. Bidadari syurga punya senyum yang tembus berlapis-lapisan syurga. Menyatakan adakah Allah Ta'ala nak tajalli zat dia. Padahal tu senyum bidadari. Ya. Bidadari dia senyum dan dia punya sinaran tu memancar tembus syurga. Tapi itu semua akan lenyap bila Tuhan tajallikan akan zat yang maha dahsyat. Ya. Kesimpulan dia apa? Kenikmatan yang sebenar dengan Allah Ta'ala, sama ada di akhirat atau di dunia. Kata para arifin billah, para awliya, dia bersungguh-sungguh supaya hijabnya terbuka. Riyadah, mujahadah, bersuluk dan sebagainya. Supaya apa? Cepat terbuka. Ya, bila terbuka saja antara dia dengan Allah Ta'ala, maka terhapus nikmat yang lain. Nikmat yang lain ternampak. Dia tak akan berhadap kepada makhluk, bahkan dia berlazat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Ada sedikit kaitan dengan tajuk kita ialah salatun aidain. Salat hari raya ni. Dia ceritakan Aid pada pandangan arif billah. Habis tu. Batu taraf arif dia lenyap yang lain kan? Sebab dia dah dapat kesedapan dia dengan Allah Ta'ala, sudah ditajallikan oleh Allah Ta'ala. Maka ketiga itu habis. Sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang yang duduk makam hakikat ni, ghaba anil haq, lenyap makhluk daripada pandangan, hilang, tak ada apa pun. Batu Rabi'atul Adawiyah kata iman kamu takkan sempurna sehingga kamu tak lihat. Kalau kamu kena lihat batu dengan emas sama je. Seketul batu, saiz sama, berat sama, emas pun sama juga. Kita tengok sama tak siapa. Boleh tak? Dia tengok nampak emas kan. Kan? Dia tengok sama. Berapa sama? Sebab tarikan dia pada makhluk tadi tak ada dah. Hati dia telah bergembira, berlazat, gembira, seronok, bahagia dengan Tuhan dia, bukan dengan makhluk dia. Itu taraf kedudukan arif billah. Hebat tak hebat tu lah dia. Ya, sahibul haqiqah ghaba anil halqi, lenyap makhluk di pandangan hati dia. Dengan sebab apa? Bisyuhudil malikil haqq. Dengan sebab musyahadah dia dengan malikul haq, raja yang sebenar, huwallahu ta'ala. Tapi itulah pembakar dia kan. Pembakar semua tu melenyapkan ialah syuhud, musyahadah. Maka musyahadah tu nak dicari pandangan dalaman gitu. Maka riyadah wal mujahadah sampai terbuka. Ya. Terbuka pancaran dalam makrifat ketiga itu, dia tengok tak ada apa dia. Sama. Semua makhluk dia tengok apa? Sama, tak ada. Sebab dia membezakan kecantikan luar tidak. Ya. Dia memandang semua tempat tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Allah. Habis. Maka adalah sembahyang 2 hari raya itu. Kembali perbahasannya. Sunnatun muakkadatun. Hukum dia ialah sunnatun muakkadah, sunat yang kuat dituntut atas tiap-tiap yang akil, berakal, balik yang sampai umur. Ya. Sunat pula dengan berjamaah. Kalau dia tak berjamaah pun boleh juga. Ya, tapi berjamaah tu lebih baik. Sunat bahawa ada satu tempat jua dibuat. Dan satu karya tak payah banyak-banyak, satu tempat lagi baik. Dan makruh berbilang dengan ketiadaan hajah. Kalau sembahyang Jumaat dia tak boleh. Sembahyang hari raya boleh kena taraf di sunat, maka lawan dia makruh. Lepas tu kalau tak ada hajat kita buat sana sini banyak-banyak, itu makruh. Lebih baik dia satu tempat sahaja. Ya. Jumaat tak boleh berbilang-bilang dalam satu qaryah. Kalau berbilang-bilang bi ghairil hajah, tak ada hajat, maka batal sembahyang. Capaian dulu je sah, yang kedua takbir lewat tak sah sembahyang dia. Kecuali ada hajah. Sebab apa? Penduduk terlampau ramai, masjid tidak boleh menampung. Ya, masjid tidak boleh menampung 1,000 orang. Penduduk tu dah campur taman baru apa semua dah campur, dah jadi ramai 1,800, 1,500 tak muat. Maka ketika itu diluluskan boleh buat masjid lain dalam satu qaryah. Ya. Dengan tu ajak, kalau ramai lagi tak muat juga boleh buat 3 dan seterusnya. Cuma sunat saja bagi orang yang takbiratul ihram imamnya terlewat, sunat dia buat zuhur lepas. Itu saja masalah.
Ya. Sebab apa? Meraihkan khilaf. Khuruju minal khilaf mustahab. Keluar daripada masalah khilaf sunat. Sebab ada ulama yang menyatakan pendapat dia syadid ketat. Macam mana pun tak boleh satu juga. Wah, ni ketat sikit. Ya. Jadi kita raikan pendapat itu, kita buat zuhur lepas tu. Ya. Itu boleh. Ada pun satu keadaan yang biasa ada juga berlaku. Lepas sembahyang Jumaat, dia sembahyang zuhur. Bila orang tanya kenapa sembahyang zuhur, saya rasa tak sedap lah. Oh, tak sedap. Sebab makmum tak ramai, 40 orang kena genap. Ni ada mak rempit apa ni, baca betul tidak ni. Kalau dipakai macam tu tak dipakai pendapat. Tak boleh dibuat. Bahkan dia jangan takbiratul ihram Jumaat kecuali dia yakin cukup syarat. Ya. Kalau dia taradud dengan syarat, cukup tak boleh takbir. Kalau dia kata takut tak sedap bacaan sebab tengok dia orang macam ya tak ya pula tak ramai. Kalau ramai 1,800 orang ke ramai, kalau 20 orang dia tak cukup, lain boleh cover kan. Yang ni cukup-cukup ngam-ngam 40 orang. Tiba-tiba dia rasa macam tak sedap aja. Ketiga tu dia tak boleh buat Jumaat, dia kena settlekan masalah tu. Ya, pegawai syarak ada 10 orang pergi ambil tu 4 orang. Pergi test rukun qauli dia betul kan. Seminggu settle lah kan. Jumaat kan ambil lah. Ini dia tak settle, dia main ya tidak. Lepas tu belakang dia tambah dengan zuhur. Itu tak boleh, haram. Tak ada nas kata boleh. Yang boleh ulang dengan zuhur masalah tadi je. Masalah kalau sekiranya tempat tu bersesak, kemudian di situ buat 2 masjid. Ya, maka takbiratul ihram imam antara 2 masjid yang terlewat saja sunat diiringi dengan zuhur. Sunat dia tak buat tak apa. Ya, sebab keluar di masalah khilaf yang mengatakan tak boleh berbilang sama sekali. Itu saja pendapat dia. Ya, dia pun rasa tak sedap tak boleh. Dia kena usahakan biar dia sedap. Maknanya kena yakinkan dulu. Makmum tu kena periksa cek dia. Habis. Ada pun hukum sini oleh kerana hukum sunnatun muakkadah. Semayang hari raya Idul Fitr atau Idul Adha ni sunnatun muakkadah, maka dia macam Jumaat, dia sunat berjemaah. Kalau dibuat bilang maka hukum dia makruh. Sah semayang tapi makruh. Dan dengan seorang diri pun boleh juga. Hingga orang haji di Mina, tetapi tiada sunat padanya mengerjakan dia berjamaah. Bahkan di Mina itu masing-masing sibuk dengan ibarat haji, dibuat seorang. Hanya sunat baginya masing-masing sendiri di sana, di Mina. Kerana apa tu? Masyghulun, mereka sibuk dengan mengerjakan perkara haji. Ya, itu khas bagi dia sana lah. Bagi hujaj, jamaah haji yang sibuk di Mina, dibuat sembahyang raya sendiri-sendiri. Dan masuk waktu terbit matahari. Ya, terbit matahari, waktu dia dah masuk dah tu. Tetapi sunat mentakhirkan hingga naik matahari segala. Kira-kira pandangan mata kasar segala. Kalau betul itu pecah batu dan ya, jauh matahari. Jadi maknanya pandangan mata segala tu. Lebih kurang dalam pukul 9 ke 8 lebih itulah. Boleh tu. Itu afdal. Kekal waktunya hingga gelincir matahari. Habis waktu bila? Azan di zuhur, habislah. Tak ada lagi dah sembahyang hari raya, dua-dua tu. Sama ada hari Idul Fitri atau Adha. Ya. Dan sunat mengerjakan sembahyang hari raya di dalam masjid, itu lebih afdal. Dan makruh dikerjakan di padang, melainkan jika sesak. Kan? Daripada semua daripada negeri sana, anak bina keluarga semua balik kan. Jadi masjid dah tak muat, tak boleh menampung. Dah ramai, penuh. Sampai bandar lengang, tak ada orang. Semua dah balik kampung. Tentulah sembahyang tu penuh berasak kan, tak muat, maka boleh buat padang. Selagi muat, afdal di masjid. Dan sunat berjaga pada malam kedua hari raya tu. Ya, berjaga. Apa berjaga sebab apa? Tengok TV kan. Jaga dengan ibadah. Jaga malam kedua hari raya, sama ada hari raya Idul Fitri atau Adha. Ya, dengan apa? Berbuat ibadah. Apa dia? Daripada sembahyangnya, baca Quran dan zikrullah. Kerana tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang mengidap 2 malam menghidup tu. Menghidup. Orang yang menghidupkan 2 malam hari raya tu, mana hidup bila ibadah. Ya, dengan nas saya menghidupkan Allah Ta'ala akan hatinya pada hari yang mati segala hati. Na'udzubillah. Ketika akhirat besok orang banyak buta, mata dibutakan Allah Ta'ala. Ketika itu maknanya Allah Ta'ala akan hidupkan mata luar dan dalam dia. Itu kelebihan dia. Maka itu banyak sembahyang. Ada orang banyak takbir kan. Takbir elok juga takbir.
Tapi jangan ditakbir dah penat subuh tak bangun. Ditakbir dah penat subuh pukul 8 bangun. Itu kacau kerja. Subuh wajib ya. Takbir itu sunat terjaga. Jadi hidupkan malam tadi ajaran paling besar adalah hidupkan hati dia pada hari yang sangat-sangat memerlukan hati itu hidup, itulah di akhirat itu. Dan hasil sunat menghidupkan kedua malam tu dengan berjaga terbanyak daripada tidur. Mana kita berjaga tu lepas daripada 12 tu separuh, okay, dah banyak lah tu. Ya. Dan sunat mandi pada kedua hari raya pada tiap-tiap seorang hingga perempuan yang haid dan nifas. Hatta makna haid dan nufasa, dia nifas dia pun sunat mandi. Sebab mandi di sini ialah lizinah. Kena ia hari zinatun, zinah dengan ta marbutah. Jangan dengan alif lainah. Kalau alif lainah zina tu zina. Ni zinah, zinatun. Makna hari perhiasan. Ya, Allah Taala memberi kita maknanya apa? Perayaan di situ, gembira dengan sebab dapat menunaikan Ramadan dengan sempurna, dapat keampunan Allah. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan tu rahmat, pertengahan dia maghfirah, akhir dia pemerdekaan dari azab Allah Taala. Besar tu. Tiga benda tu diletakkan dalam Ramadan. Pangkal, tengah dan akhir dia. Maka siapa yang berjaya tu sesuailah dia menyambut perayaan, ya. Allah. Sehingga Allah Taala jadikan hari itu maknanya Tuhan beri kelepasan, Tuhan jamu dia, ya, supaya dia makan pada hari raya puasa. Kalau siapa puasa pada 2 hari raya ni, hukum dia haram lagi tidak sah. Pekerjaan paling bodoh ni. Puasa tak sah, haram lagi, perut lapar. Dan kita puasa hari 1 hari raya, 1 hari raya Aidil Fitri dengan 1 hari raya Aidil Adha, diharamkan berpuasa, bahkan tidak sah. Double hukum tu. 1 haram, 1 tak sah. Dia ada ibadat haram tapi sah, ada tu. Ya, 2 peringkat. Macam seorang yang ahli Jum'ah, dia merupakan anak watan, kan, mustautin, ya, wajib semayang, cukup syarat, kena semayang, dia tak pergi semayang, dia menjagai tebu. Tepi jalan orang bang saja. Apa hukum dia tu? Hukum perbuatan dia tu adalah haram, tak pergi Jumaat. Maka dia menjaga air tu, menjaga tu sah tak? Menjaga sah. Sebab kaedah fiqh kata amrun kharijun ghairul lazim, dia panggil, perbuatan asing. Sebab semayang tajuk lain, sebab menjaga tajuk lain. Tapi keberkatan tak ada lah, dia tak pergi semayang kan. Cuma hukum sah tu, segi zahir dia hukum dia sah. Maknanya ada dalam fiqh kita ni benda tu haram sah, dan ada benda haram lagi tidak sah. Kalau dalam puasa ni haram satu lapis, lagi tidak sah. Dia puasa pada hari raya pertama, sama ada hari raya Aidil Fitri atau hari raya Aidil Adha, maka hukum dia haram lagi tidak sah puasa dia. Lagi pula satu lagi penat. Tak pasal-pasal dia puasa kan. Habis. Kalau ada kena hari itu berhias, ya, maka disuruh kita mandi walaupun perempuan, ya. Dan demikian lagi kanak-kanak, dan masa waktunya daripada tengah malam. Waktu mandi itu waktu tengah malam. Dan terlebih afdal kemudian daripada fajar lah, sebab daripada subuh. Dan sunat menghiasi diri dengan memakai bauan. Dan bagi segala perempuan yang tua-tua pergi semayang berjemaah dengan memakai kain yang buruk-buruk. Hari raya pakai kain buruk. Ya, kain lusuh-lusuh je. Wah, makcik nak pakai kain lawa-lawa lah. Dia kata tak boleh, makcik tak sunat, kan? Itu perempuan tua. Kalau yang dara-dara lagi tuan, yang muda-muda ada lagi lah. Kalau datang fitnah tak payah pergi semayang kat rumah. Ya. Di spesen ada juga, dia pergi ramai kan, pergi kubur. Kita baca Yasin kat kubur, tengok wangi bukan main. Ingatkan malaikat mana lalu. Rupanya dia lalu tuan. Rambut pula mengembang macam mutiara. Seram bulu roma. Kan? Mengembang rambut macam mutiara. Wah, nak pergi kubur ni, orang pergi kubur ingat ke mati, takut ke Tuhan. Dia aurat pun tak tutup, dia pakai bau wangi-wangi, wasengin hidung orang. Ya. Dalam Ihya dia sebut, barang siapa pergi surau dan masjid tempat ibadat, dia pakai wangian sehingga kaum lelaki terbau, maka tak ada pahala dia pergi sembahyang. Orang perempuan yang
bersih sudah, mandi bersih dah. Tak payah nak set sana set sini tak payah. Tu ngada-ngada ya, tak pasal buat pening kepala orang lelaki yang sembahyang takbir lupa rakaat, berapa rakaat aku dia. Wangi nau bau kan. Ya, aku ingat malaikat maut. Habis Mana dia? Pakai kain-kain yang jangan pakai lawan-lawan tau. Tapi syarat yang suci. Dan makruh bagi dia memakai perempuan sudah tua, dia pergi surau masjid semaya raya, jangan pakai bauan, bersih sudah. Jangan tak mandi pagi pula, angin pening kepala orang. Dan jangan pakai bauan dan menghiasi diri. Dan makruh segala perempuan yang mempunyai kemuliaan, ya, pergi pada pergi pada sembahyang hari raya, dan jika ada mereka itu tua sekalipun, ya, begitulah makna tarikan perempuan lelaki itu kuat. Dan makruh segala perempuan yang muda pergi sembahyang hari raya, dan jika ada ia, maknanya hina sekalipun, tak ternama tak apa pun, ya, dan hanya hendaklah ia sembahyang di rumah jur, lebih afdal. Dan sunat bagi perempuan yang tiada keluar sembahyang menghiasi diri. Dia tak kau sembahyang kan, dia nak pakai kat rumah dia tak apalah, suami dia ke apa, kerana menyatakan kesukaan. Dia bersuami ke tak bersuami, pakai lawan-lawan kat rumah tak apa. Biasa nafsu pula nak lawan tunjuk kat orang. Kita berlawan sendiri. Sebab apa? Menyambut hari kesukaan. Ya. Dia tu suka apa? Suka dapat lepas, ya, kita menjayakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan tiada harus bagi isteri dan gundik pergi sembahyang hari raya, melainkan dengan izin suaminya dan penghulunya. Ya. Suami, isteri tak boleh pergi sembahyang raya. Kalau suami dia kata tak payah, duduk rumah je, dia tak boleh pergi, haram pergi. Ya, ataupun gundik, tahu gundik ni? Ni bukan gundik raja macam kita faham ni. Gundik maknanya apa? Amah, ataupun dipanggil sahaya. Ya, bukan gundik raja ni. Nampak je dari kilat dia buat lari. Itu gundik cerita Melayu je. Ini gundik sini maknanya hamba perempuan yang tertakluk. Isteri pula tertakluk dengan suaminya. Dia kena tanya dulu. Ya, ni suami tanya mana dah timah lijah tak ada. Dari semayang sab awal dulu. Dia dah sab awal puah, kami wangi lagi. Suami tengok kat luar dah tak ada. Rupa dah lesap pergi masjid. Apa hukum tu? Nak buat ibadat tapi tak kena cara. Ya, dia mesti izin daripada suami. Dan sunat bagi segala yang pergi semayang itu hendaklah ia pergi pada pagi-pagi hari, melainkan imam saja. Sama dengan Jumaat ayat. Bagi sunat ia pergi pada ketika sembahyang. Mari nak baca khutbah kan. Sebab khutbah ni bila pembaca khutbah tu dia datang lewat, dinantikan, jadi orang ketunggu. Dia lain, dia punya suasana lain. Dia naik atas mimbar tu berkhutbah, itu dia panggil auqa bin nafs, lebih jatuh daripada dalam hati, lebih cepat terjun nasihat di dalam hati. Ya, sebab tu kalau penceramah dalam majlis ceramah pun yang hebat-hebat duduk kendian kan. Ya, ceramah kampung dulu kan, yang jemputan belakang. Kalau panggil jemputan dulu, besok orang lain ceramah dia tak ada, semua balik. Tinggal di seorang ceramah. Kena bagi yang andal duduk belakang, habis orang tunggu. Begitulah maknanya. Ni kalau Tok Khatib duduk atas awal, lepas tu sembang pula, seokok kat belakang. Lepas tu naik baca kutubah, ada tawau je tuan. Ya, cerai yang panggil. Dia kena apa tu? Kena datang kendian, orang tunggu dia kan. Bau nasihat dia pam jatuh dalam hati manusia, para hadirin maknanya. Itu syarat susun dah cantik tu. Dan sunat pergi ia berjalan kaki jika kuasa berjalanlah. Ya, agak rumah kita tak jauh kan. Padahal 5 km jalan kaki yang orang dah salam pun sampai yang. Ya, sunat dia pergi jalan kaki. Itu lebih elok. Kalau dekatlah. Dan kembalinya pada jalan yang lain, yang singkat daripada jalan pergi. Pergi cek jalan jauh sikit, balik jalan singkat sikit. Atau sunat begitu. Kalau naik kenderaan begitu elok, begitu juga. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Dan sunat bagi imam menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya korban. Ini lain. Tadi Idul Fitri. Di antara perbezaan makan pun berbeza. Kalau hari raya puasa, hari Idul Fitri, sunat makan dulu. Sebab kita izharkan hari itu raya. Kalau ya korban, sunat maknanya kita sembahyang dulu. Pas sembahyang baru kita makan. Tu. Kalau sini imam sunat datang kendian, di sini pula lain. Kalau sembahyang pada hari raya korban Adha,
Maknanya apa? Sunat dia segera datang. Sunat menyegerakan pergi akan sembahyang hari raya korban, supaya apa? Supaya luas waktu korban. Jika datang lewat kan nak sembahyang lagi, baca khutbah lewat lama. Orang nak korban mati dah singkat. Orang nak sembelih, ilmu nak tomban masa zuhur pula kan. Jadi pergi awal sembahyang cepat dia boleh lakukan korban. Kemudian dari bersembahyang. Dan sunat baginya mentakhirkan perginya sedikit pada sembahyang hari raya fitri. Maknanya biar dia lewat sikit. Supaya apa? Luas waktu mengeluarkan zakat fitrah. Dia dahulu daripada sembahyang. Atau kalau sembahyang fitri lah, baru nak tunaikan zakat. Dan sunat makan dan minum pada hari raya fitrah dahulu daripada sembahyang. Sebelum sembahyang makan dulu. Dan sunat pada korban bahawa jangan ia makan dan minum melainkan kemudian daripada sembahyang. Sembahyang raya baru makan. Dan sunat ia makan daripada hati korban. Kalau ada korban, sunat dia pakai makan hati itu. Ataupun kalau buah pula makan khurma. Makan tu dengan apa? Dengan gasal. Ya. Dengan gasal makna dengan ganjil 1, 3, 5, 7. Dan dibacanya ganti qamat. Ya, sembahyang fardu dia ada qamat, ada azan, ada qamah. Ya. Ada pun sembahyang lain jemaah dia ganti dia as-salatu jami'ah, itu surah dia. Ya. Tak mau dibilal, jadi Bilal. Main raya dia bantai qamat ni. Dia pun tekap telinga di qamat, orang tenung je rasa qamat ni. Salah ke kata? Mana ada qamat sembahyang raya? Kan? Sembahyang lain dari sembahyang fardu dia lepas dia as-salatu jami'ah, ya, ataupun as-salah. Tapi yang biasa kita buat as-salatu jami'ah. Habis. Dan satu lagi bermula sembahyang hari raya itu 2 rakaat jua, dan segala rukunnya dan syaratnya dengan segala sunatnya seperti sembahyang lain, sama je. Tetapi perbezaannya dengan beberapa perkara. Pertama, perbezaannya apa? Sunat daripadanya sunat takbir pada sembahyang hari raya pada rakaat yang pertama, kemudian daripada takbiratul ihram, kemudian daripada taharrum. Takbiratul ihram. Ya, takbir tu lepas tu Allahu akbar. Ya. Maka dalam sembahyang dia ada bagi 2 takbir. Satu dipanggil ihram, satu dipanggil intiqalat. Takbir dinamakan al-ihram, takbir pertama tu masuk pada sembahyang tu, hukum dia rukun. Ya, dia kena sebut dengan betul dan sebagainya. Kalau tidak, tak sah sembahyang dia. Kemudian setelah apa dinamakan al-ihram? Sebab jadi haramlah barang yang halal dahulunya. Ya, sebelum masuk sembahyang kan, sebelum takbir halal, makan, minum, cakap boleh. Tapi bila takbir je habis. Dia tak boleh bercakap, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh apa dah. Sebab tu dinamakan taharrum, takbir tu ihram. Bila dia halal balik, bila salam. Dia macam haji jugalah. Bila ihram dia ada pantang larang kan. Tak boleh pakai bauan, tak boleh gunting rambut, ya, tak boleh pakai pakaian balut dan sebagainya. Bila dibuka balik, bila tahallul. Tahallul awal, tahallul sani. Sini takbir dalam sembahyang dia tutup dengan apa? Ihram tak boleh buat perkara yang halal sebelum dia. Kemudian bila dibuka balik beri salam. Satu lagi takbir intiqal. Ya, bila banyak dipanggil intiqalat, berpindah satu rukun ke satu rukun. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, itu. Kemudian dalam sembahyang hari raya ada satu takbir lagi sunat. Iaitulah selepas daripada takbir ihram. Allahu akbar. Ya, kemudian kita baca iftitahus salah, doa iftitah. Kemudian jangan baca ta'awuz dulu, terus angkat takbir. Allahu akbar kan 7 kali. Lepas takbir 7 kali. Kalau faham sini mana lepas takbir, lepas dia. Adapun angkat tangan atau sunat lain lah tu. Dia sunat mustaqil lah. Kemudian sunat di celah-celah dia dibubuhkan tasbih. Sebagaimana yang maklum lah. Itu hukum dia sunat. Kalau tak buat pun tak buat. Kalau masuk wajib tak boleh gostan. Dia angkat takbir, lepas tu dah baca Fatihah. Lepas tu gostan balik. Allahu akbar. Dah habis, tak sunat lagi dah. Ya. Ada setengah tempat tu, satu ketika satu kampung, dia semayang. Tok Kadi dia ikut belakang, agak dia bergegar Tok Kadi belakang. Dia semayang terlupa takbir. Kan, lepas tu dibuka balik. Semula-semula gitu. Tok Kadi ada apa pula semula. Terus aja lah kan. Dia cop dulu. Agak galak setahun sekali. Macam-macam. Jadi kalau ada tak terbuat jalan aja lah sembahyang, ya, sah sembahyang.
Kan dia kata sunat kan. Ibarat kita tengok. Takbiratul hukum sunnatun. Dia bukan wajib, sunat. Elok buat. Tak buat, dia tak batal. Takbir tu, itulah dahulu, mana sebelum daripada membaca Fatihah. Mafhum dia kalau dah baca Fatihah, tempat dia dah tak ada dah. Terus sajalah. 7 kali dengan yakin, tapi lain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak termasuk. Elok di takbiratul ihram baca iftitah dulu. Kemudian dia pun takbir Allahu akbar, ya. Dan takbir rakaat. Takbir rakaat lain, dia saja tu 7. Serta mengangkatkan kedua tangan sunat juga pada tiap-tiap takbir. Jadi lepas takbir itu sunat, angkat tangan sunat mustaqillah, sunat yang berasingan, ya. Bacaan tu dia panggil sunat hai'ah, ada pun angkat tangan itu sunat hai'ah fi'liyah. Itu hai'ah kauniyah. Lain beza. Yang berbetulan dengan kedua bahunya seperti kelakuan takbiratul ihram, sama jugalah angkat tangan. Dan waktunya, ni waktu sunat kita takbir tu adalah antara membaca wajah tu, tawajuh. Ni bukan tawajuh dalam sembahyang. Wajah tu aku hadapkan, tu mana tawajuh. Dalam sembahyang baru tawajuh. Mana dia antara membaca wajah tu, mana doa iftitah tu lah. Dan a'udzu. Mana lepas daripada doa iftitah, sebelum a'udzubillah, itu tempat dia. Jangan kita langgarkan lepas dapat Fatihah tak dikostan lagi. Tetapi jika dibaca ni takbir, kemudian daripada membaca a'udzu, lepas baca a'udzubillah, hasil dua sunatnya. Besaran jika dimulai Fatihah. Fatihah tak boleh. Bila baca bismillah sebab dah rukun. Maka rukun lebih kuat martabat daripada sunat. Habis. Besaran kalau dia dah terbaca Fatihah, dah masuk Fatihah dengan sengaja ataupun lupa, atau apa tu? Berbelam apa ni? Bebal. Aluna bahasa. Macam-macam kitab ni. Dengan sengaja atau lupa atau bebal. Akan tempat di mana tak tahulah. Atau dimulai oleh imam membaca Fatihah dahulu daripada takbir. Tu imam dah baca tu. Atau dahulu daripada sempurna 7 kali makmum, maka luputlah takbirnya. Kita tak payah baca lagi lah. Kemudian dan jangan dibawanya lagi takbir kemudian daripada Fatihah, tetapi jika dibawanya takbir oleh imam serta diangkatnya juga tangannya berturut-turut seperti Imam Hanafi, ya, dia boleh umpamanya, maka wajib ia mufarakah. Sebab Syafi'i tak boleh. Inilah yang muktamad oleh Syekh Ibn Hajar dan dimuktamadkan oleh Syekh Ramli sini sepakat ni, dan Syekh Barmawi. Dan tiada mengapanya berturut-turut mengangkatkan tangannya, kerana harus ia berturut-turut takbir, maka harus pula berturut-turut mengangkatkan dua tangannya. Kemudian dia kata, dan jika takbir imam akan takbir atau 3, umpamanya sunat mengikut akan imamnya pada 3 tiada pada 6-nya, ya, kepada kadar ganjil lah. Dan jika ada ia mengiktikadkan akan dia sekalipun. Kemudian dan jika tiada mendatangkan dia, yakni meninggalkan takbirnya, hendaklah jangan membawa dia, mengikut imam lah, ya. Dan jika tidak meninggalkan imam, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. So, lagi apa? Surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kadasallahu sirra. Maksiatun awrasat zullan waftikaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiatun awrasat zulla waftikara khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbara. Maksiat yang mempusakai akan kehinaan dan iftikar. Seorang dia melakukan maksiat, selepas dia melakukan maksiat tu, dia rasa hina diri dengan Tuhan, dia rasa banyak bersalah dengan Tuhan, iftikar hati dia dengan Tuhan. Sungguh, ya,
bakal. Jadi maksiat mempusakai akan kehinaan dan iftikar. Maka keluar hamba daripada dirinya dan kembali kepada Tuhannya terlebih baik daripada taat yang mempusakai akan kemuliaan dan kebesaran. Atau terjemah campur dengan syarah dia. Asal dia maksiat yang mempusakai rasa hina diri dan iftikar dengan Allah Ta'ala, rasa hina dan fakir dengan Tuhan, mengharapkan ya keampunan Tuhan. Itu lebih baik daripada orang buat taat kemudian mewarisi rasa izzah, rasa mulia, rasa besar diri, pelekehkan orang lain, dia rasa dia lah hebat, dia lah banyak amal. Itu rosak. Lebih baik orang yang tadi yang melakukan maksiat kemudian dia rasa hina. Bukan diri maksiat ni, jangan silap faham tu. Orang kata wah maksiat pula baik, bukan. Jangan silap faham. Tengok ibarat kitab. Oh maksiat yang kemudian tu, lepas dia buat maksiat kemudian dia menyesal, dengan rasa hina diri dengan Allah, rasa hina diri dia, dan iftikar mengharapkan sangat keampunan kasih sayang Tuhan. Di keadaan itu lebih baik, itu maksudnya, daripada orang yang buat taat banyak kemudian keadaan lepas taat dia membesarkan diri. Rasa ego, rasa dia orang lah baik, dia kononnya ahli ibadat, konon dia lah orang yang dekat dengan Tuhan, konon dia lah orang yang saleh. Maka pandang habis amalan dia rosak. Sebab amalan kita buat kena pandang semua kurnia dari Allah, jangan pandang diri kita. Pandang dia diri kita, pun jatuh tu. Dia pandang tu semua minallah, daripada Allah Ta'ala, kurnia daripada Allah. Dalil Allah Ta'ala sebut kul bifadlillah wa birahmati wa bizalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul bifadlillah, dengan kurnia Tuhan. Kita ada ilmu sepatah dua, ibadat sedikit banyak, semua kurnia dia. Kita tak ada apa tuan-tuan. Ya, sebab hala tujuh makrifat ke Tuhan mesti disampai tajuk dia ada ia tiada engkau. Ya, sampai situ baru dia kata dia arif, dia masuk lain arif billah. Tengok Musa kedua dulu kan, pangkal tu ada ni. Kemana hala tujuh dia bahawa ada ia tiada engkau. Tu. Dikendaki hak kita ala apa? Bahawa ada ia tiada engkau. Pandang dia je, jangan pandang kita. Pandang kebesaran dia, matikan kudrat kita dalam memandang kudrat dia, matikan iradah kita dalam iradatullah, matikan ilmu kita dalam memandang ilmu Allah, matikan awsaf sifat kita dalam memandang awsafillah, dan matikan keberadaan kita dalam memandang keberadaan Allah Ta'ala. Itu dipanggil fana, lenyap. Baru situ dia buka pintu makrifat dengan Allah Ta'ala. Selagi kita nampak kita ana, oh tak pakai tu, langsung tak ada nilai. Apa pun tak ada kan. Selagi dia anak dia panggil ananiyah dia. Keadaan keakuan. Oh, itu tak boleh pakai tu. Ya, dia nak pandang dia. Tuhan suruh ibadat tu supaya nampak kebesaran dia. Bukan nampak kita ni siapa dia kan, hamba yang fakir, hina, bangsat dengan Tuhan, tak ada apa pun. Dan kembalilah kepada Tuhan, itu terlebih baik daripada taat yang mempusakai akan kemuliaan, merasa bangga dan besar. Maka keluarlah hamba daripada sifat ubudiyah, ya, sifat kehambaan tu habis tanggal apabila dia memandangkan kesempurnaan dia ataupun keelokan dia kepada mendakwa sifat rububiyah pula, sedangkan sifat rububiyah tu hak Tuhan. Maka inilah maksiat yang mempusakai sifat ubudiyah, dan itu terlebih mulia sifatnya, ya. Tapi faham je lah, bukan diri maksiat ni. Bukan dia kata apa pula maksiat pada muda, bukan diri maksiat, menyusuli tu. Ya, dia kena je maksiat, menyusuli dia tu perasaan hina diri. Itu yang nak pakai tu. Dia merasa hina diri, bertaubat kepada Ta'ala, menyesal, tu harga dia mahal. Ya. Dan hasilnya khulasah dia bahawa sentiasa diperolehi kebajikan dalam taat yang melazimkan daripadanya barang yang membinasakan sifat ubudiyah. Mana ibadat tidak akan diperoleh hasil dia apabila dia tidak melazim membawa kepada ubudiyah, kehambaan. Dia ibadat ni kaedah dia mesti sifat dia ada. Ya, sebagaimana gula sifat dia manis, garam sifat dia masin, maka sifat ibadat mesti dia akan pergi kepada penghinaan diri pada Tuhan. Lagi kuat ibadat, lagi hina diri dengan Tuhan. Itu ibadat tu jadi. Ibadat tu makbul, diterima oleh Ta'ala. Ya. Tapi kalau tak berlaku begitu, dia berlaku sebaliknya pula. Dia tak hina diri, dia angkat diri. Itu dah terbalik. Dia tak kena. Ibadat dia tak kena. Tu ada silap.
Kerana bahawasanya membatalkan akan dia, seperti yang tiada mengapa maksiat yang melazimkan akan dia oleh sifat ubudiyah, kerana bahawasanya dia menghapuskan maksiat. Sebab bila maksiat berlaku, dia melahirkan ubudiyah dengan makna apa? Menghinakan diri, lalu dia pun memohon keampunan dan bertaubat. Habis. Sebab at-taib minaz zam kama la zam badah. Siapa yang bertobat sungguh daripada dosa dia, seolah-olah dia tidak berdosa lagi, habis bersih. Kayak yauma waladhu seperti diperanakkan ibu. Sebaliknya orang beribadat dengan sebesar diri je, dia tilik diri baik aja, maka ibadat terhapus seolah-olah dia belum buat ibadat, kosong. Dan berkata Sayyidi Syekh Abu Madyan Al-Tilimsani radhiyallahu anhu, bermula ingkar orang yang maksiat itu, ya, inkisar silap, bukan ingkar, inkisar, tak tegang kita, inkisar baca tu ya. Bermula inkisar, maknanya apa? Pecah hati. Ya, macam mana orang buat maksiat kan bila dia menyesal, Allah rasa hina diri, menangis dia sungguh-sungguh, itu inkisar gitu. Pecahnya hati dia. Orang yang maksiat terlebih baik daripada takabur orang yang taat. Orang ni buat taat, lepas buat taat dia takabur. Sebab tu buat taat dia tunduk ke Tuhan. Sebab bila dia buat taat, dia lagi rasa kebesaran Allah. Lazim daripada dia memandang kebesaran Tuhan, lagi dia hinakan diri. Tapi bila dia buat taat, dia merasa takabur, bangga. Bermakna dia buat ibadat, dia tak berjejak, tak sampai matlamat untuk kepada akhir, iaitu apa dia? Dia memandang kebesaran dan keagungan Tuhan. Ya, jadi ibadat dia belum tepat lagi, belum masuk line. Dia tak masuk gelanggang, dia main tepi, tak masuk gelanggang. Pada betul-betul masih line ubudiyah habis. Dia karam dengan memandang kebesaran Tuhan, maka dia akan menghinakan diri. Tapi bila dia buat ibadat, terbalik. Bermakna dia tak masuk. Kalau kita api tak masuk rel, terbalik. Dia jalan keluar rel, dia terbalik. Ya. Banyak dia kata maksiat, taat dalam maksiat. Ini paling ditakut oleh para arifin billah. Maksiat terang-terang kita kenal, orang tu minum maraknya, berjudi macam-macam, tu kenal. Yang ni dalam taat maksiat masuk, ini amat bahaya. Sebab banyak orang tak perasan benda ni. Ya, dalam sembahyang masuk maksiat, dalam dia buat ibadat, dia belajar, dia mengajar, dia berzikir, boleh masuk benda ni. Ini bahaya. Nafsu masuk dalam benda-benda yang macam ni payah. Ya. Badan munajat Ibn Atta' belakang ni. Ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi. Ilahi, wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi. Mereka yang adalah mahasin, amal saleh dia, tapi maksiat di sisi Allah Ta'ala. Habis. Sebab apa? Liwujudil afat, ada penyakit dalam. Riak, wujud, semua macam-macam. Ya, masuk dalam tu. Mengotori, membatalkan pahala amal. Maka fakaifa la takunu masawi masawi. Maka betapa tidak maksiat terang-terang, itu lagi jelas lah. Ya. Itu nak jaga betul-betul. Ini bahaya. Benda yang macam sangat-sangat digeruni. Dalam taat dia masa maksiat benda ni. Rupanya taat, tapi dalamnya maksiat tu. Punca dia apa tu? Semua tu ru'yatun nafs, memandang diri tadi. Sebab apa dia pandang diri? Sebab dia gagal memandang hadrat Allah Ta'ala. Orang bila terbuka, dia tajalli dengan Tuhan, habis lambat dia. Kebesaran Tuhan, memandang keagungan Allah Ta'ala tu, lenyap yang lain. Ya, lenyap yang lain. Dia bila benda tu, bila syiddah berlaku kuat kan, hilang. Ya. Takut pada harimau, tuan guru saya ceritalah, menghilangkan rasa sakit, cocokkan duri nibung. Tahu duri nibung? Seorang ni pergi ke hutan, kan? Tiba-tiba dia jalan-jalan tu, dekat sebelah dia ada sebatang pokok nibung. Kenal pokok nibung kan? Duri kan? Tiba-tiba tersempak dengan harimau. Macam harimau dah nak terkam dia, dia panjat pokok nibung kan, jejak ke atas. Rasa sakit tak gitu? Tak sakit lah. Sebab apa? Kekuatan rasa gerun dengan harimau tadi menutup rasa sakit. Bila harimau dah lari, dia turun baik, baru dia kata, aduh, bisa badan. Baru dia rasa balik. Tadi tak rasa, ini rasa apa? Sebab dia makan rasa ni, gerun di tengah harimau ni, menanggal, menghilangkan rasa sakit dia tadi. Tapi bila rasa harimau dah tak ada, mula datang sakit. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala lebih lagi. Dia tak berhadap di pada Allah Ta'ala, habis dia pusing. Ya? Dah mula masuk benda.
Tapi kalau dia berhadap dia ke hadrat Allah habis. Yang ini terbakar. Ya, amalan akan jadi cantik. Ya, dia membakar pandangan-pandangan khalqiyah kepada makhluk. Itu kaedah dia. Dia pusing balik tentang keduanya apa? Kudurkan hati kepada Allah Ta'ala. Zikir kena banyak lah. Ya. Jalan ni mesti ada. Jalan tarekat kena ada. Dan sepatutnya orang majikam ni memang jalan tarekat dalam mainan dia. Dia bawa dia lain. Orang panggil bawa boleh ber. Berjalan nanti. Sebab perbincangan dia semua peringkat ahli tariqah. Orang yang berjalan. Ya. Dan hasil ni bahawa sentiasa diperoleh kebajikan dalam taat yang melazimkan baginya bara membinasakan sifat ubudiyah. Mana keterbiasanya sifat ubudiyah dengan sebab digagal memandang hadrat Tuhan, maka ibadat akan jadi rosak. Dan kerana bahawasanya membatalkan akan dia, seperti yang tiada mengapa maksiat yang melazimkan akan dia sifat ubudiyah, dan bahawasanya ia menghapuskan maksiat. Dia buat maksiat, dosa kan? Kemudian tersedarlah di rasa hamba ditakut dengan Tuhan, lalu dia bertaubat. Bersih tak? Bersih. Tapi diri maksiat tadi, maksiat tetap maksiat. Tapi dia akan dapat kebersihan di ujung. Bila dia apa? Dia menghinakan diri yang membawa kepada dia kembali balik. Ya, dia jadi insan yang taibun, orang yang bertaubat kepada Ta'ala. Jadi hasil itu dua tuan-tuan. Ya. Dia keistimewaan dia nak pandang ni, pandang kehinaan diri. Siapa pandang hina diri dia diangkat. Hadis Rasulullah sebut man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang tawaduk, Tuhan angkat martabat dia. Dan siapa yang membesarkan diri, Tuhan jatuhkan diri dia. Maka apabila berdosa hamba itu, maka mempusakai akan dia dosanya kehinaan. Ya, dia bawa asa hina dan iftikar, berhajat sangat kepada rahmat Allah. Ya, maka adalah hampir kepada Tuhan yang bersifat ghaffar. Ghaffar sigar mubalagha tu, ghaffarun tawazan fa'alun, mana yang lampau memberi keampunan. Kalau ghafir memberi keampunan, kalau ghaffar tu lampau memberi keampunan. Ya, datanglah kamu kepada Tuhan kata hari kursi kan, dosa kamu sepenuh-penuh langit bumi ini dengan rasa hina diri, dan saya Tuhan akan ampunkan. Innallaha yaghfir dzunuba jami'an. Tuhan boleh ampun dosanya semua sekali, kecuali satu, syirik jangan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tak ampunkan dosa menyengutukan dia, tak boleh. Yang lain dia sedia ampun. Habis kalau dosa menyengutu nak buat macam mana? Tak ada jalan keluar. Ada tapi kena tambah. Taubat dia bertambah. Apa tambah dia? Kena mengucap 2 kalimah syahadat balik. Sebab iman dia sudah batal, syirik dah batal akidah. Yang tadi tak payah, maknanya apa? Tak payah mengucap 2 kalimah syahadat. Maknanya dia taubat sungguh-sungguh lah. Allah. Maka adalah ia hampir kepada Tuhan yang bersifat dengan ghafar, dan apabila taat ia, maka mempusakai akan dia taat itu kemuliaan dan kebesaran. Dibuat taat, kemudian dirasa dia hebat, konon dia orang paling baik kan. Maka kebesaran, maka adalah ia hampir kepada api neraka. Nauzubillah. Tuhan kata dalam Quran, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah, demikian negeri akhirat, air jannah, syurga tu. Naj'aluha, kami sediakan, kami jadikan untuk siapa tu? Tilkad darul akhirah naj'aluha, bagi mereka yang tidak la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, yang tidak mengendaki akan ketinggian. Dia tak ada membesarkan diri, bahkan dia tawadhu' untuk orang tu, syurga tu. Wala fasada, dan tidak melakukan akan iktisab dengan maksiat dan kemungkaran. Mana syurga tu untuk orang yang bersih luaran dan dalaman dia. Ya, ini di antara dia lah. Habis. Kemudian dia kata maka satu lagi, maka inilah iktibar daripada maksiat, ya, yang mempusakai hampir. Ada pelik ulama sufi bin kalam. Kalau kita tak betul-betul fahamkan, kita kata apa pula? Padahal kita tak faham maksud dia. Ya. Sebab dalam membahas maksud atau kalam-kalam ucapan dan penulisan seseorang ataupun sesiapa, kita jangan terkejar tuan-tuan. Ya, terkejar. Weh, ini tak betul. Jangan, bahaya. Terlebih dahulu kita kena tanya dulu murad. Barangkali ilmu dalam ilmu munazarah di satu rukun besar dipanggil tahrirul murad. Bila orang tulis gini kenyataan ni kan, kita kasih macam je, tanya dia balik. Apa maksud tuan? Kita nak tahu maksud dia dulu.
Bila kita tengok maksud dia tadi, barulah kita ukur maksud tu bercanggah dengan syariat atau tidak. Kalau bercanggah, baru kita bahas. Kalau tidak, tak payah. Ini kita baca lagi macam kita sekat. Oh, ni tak betul. Bila tanya dia kata, saya kan maksud macam tu. Habis itu. Tersandau gitu. Jangan tengkam sebarang. Sebab macam ni, maksiat, ada yang membawa kepada apa? Hampir. Taat membawa jauh. Kalau tengok sekali, mana pula ni kan? Pada hakikatnya taat tu membawa hampir, maksiat membawa jauh. Tapi ada sini kalam sufi sini, tapi maksud dia sebalik. Maksud maksiat yang mana lepas daripada maksiat tu dia menghinakan diri bertaubat. Tu maksud dia. Yang kata taat bawa kepada jauh, taat yang ujung dia tu silap. Lepas dia taat dia rasa besar diri. Rasa ego, rasa besar, sombong, takabur, itu habis. Itu maksud dia. Maka i'tibar maksiat itu mempusakai hampir itu terlebih baik daripada taat yang mempusakai jauh. Mana pandang di sudut kehasilan. Bila dia buat maksiat, tapi hujung dia tu dia kona balik, maksud dia. Dia taubat balik, dia kembali. Itu orang tu adalah keadaan dia baik. Berbanding dengan orang buat taat, sepatutnya dia hina diri dengan Tuhan. Tak, dia hujung dia kona, dia besar diri pula. Dia rasa ego, rasa besar diri, sombong dan sebagainya, maka tu kerosakan pada dia. Maka barang siapa yang berdosa, maka hendaklah ia menuntut ampun. Itu dipanggil hukmul waqt, hukum waktu itu Maka bahawasanya menuntut ampun itu adalah ia mensentosakan daripada azab bin nar, daripada azab neraka. Sebab bila dia bertobat, dia minta ampun, Tuhan ampunkan, selesailah. Sebab kita ada beberapa hukum 4. Hukmul waqti dipanggil. Dalam tiap-tiap saat kita tak lepas daripada 4 perkara. Sama ada kita melakukan taat atau maksiat. Kita duduk dalam nikmat atau bala. Itu je. Dia tak lebih daripada itu. Maka adab dia tuntut kalau kita melakukan taat, maka wajib bagi kita bersyukur kepada Allah dan memandang itu kurnia dari dia. Bukan pandai handal kita tak yang menang. Itu adab dia. 1. Bila kita terlaku maksiat, adab dia apa? Cepat meminta ampun kepada Allah, istighfar wa taubah. 2. Dan apabila kita diberi nikmat, wajib kita bersyukur dan mandang itu nikmat dari kurnia Tuhan. Jangan pandang kuasa kita, jangan. Kemudian gunakan pada jalan Allah. 3. Dan apabila diuji dengan balayat, mana dengan bala dan bencana, pandang itu ujian dari Allah dan wajib kita bersabar dan memohon kepada dia. Itu je. Dalam 4 keadaan kita eja betul, insya-Allah tiap-tiap saat dia akan taraki, dia naik. Tuhan uji dengan maksiat, dia boleh naik balik. Dengan taat pun dia boleh pergi ke depan. Dia berikan bala dia ke depan. Dia beri taat pun dia boleh naik ke atas. Itu cara kita letakkan hukmul waqti dia panggil. Dalam kaedah tasawuf dia panggil kaedah sufi arifin berjalan. Hukum waktu dia panggil itu adab yang terbesar. Dia kena pandang betul-betul, dia kena jaga letak. Kemudian tersebut dalam hadis Dailami radhiyallahu an, Rasulullah bermula hamba itu sentosa daripada azabullah, iaitu barang yang meminta ampun ia kepadanya. Mana dosa yang bila diminta ampun sungguh-sungguh pada Ta'ala, maka ia sentosa daripada dosa tadi, mana diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Aish, itu ada Syekh Ar-Mursi radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa inna khairal kullihi yur'atuna. Subhanallah.